Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan prinsip-prinsip penulisan berdasarkan esei yang telah kami karang yang berjudul Budaya Membaca, Tradisi versus Digital. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, saya, Nurul Husna binti Kamal Arifin, dan 2 orang lagi ahli kumpulan kami iaitu Nur Ain Syafiqah binti Muhammad dan Nurul Hafizah binti Sa'ad. Terdapat 7 prinsip-prinsip penulisan yang kami gunakan dalam esei yang telah ditulis. Yang pertama, pemerengganan. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, kesatuan. Yang keempat, kepautan. Yang kelima, kerapian. Yang keenam, keterbacaan. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ketujuh, kesempurnaan. Pemerengganan. Menurut Rozaiman Makmun 2018, pemerengganan merupakan usaha untuk menghasilkan komposisi sebuah karangan yang mantap melalui binaan perenggan-perenggan yang sempurna. Terdapat 3 bahagian pemerengganan. Bahagian yang pertama ialah bahagian pengenalan. Dalam esei yang telah kami tulis, pendahuluan yang kami gunakan ialah pendahuluan peluru. Jika anda boleh lihat berdasarkan ayat yang kami tulis, seiring dengan perkembangan teknologi, bahan bacaan juga boleh didapati di hujung jari saja. Budaya membaca dalam kalangan masyarakat turut mengalami perubahan dari segi pemilihan bahan bacaan tradisi kepada bahan bacaan digital. Di sini, adanya perubahan sedikit sepanjang masa. Seterusnya, ayat tesis iaitu tema bagi keseluruhan esei kami ialah kelebihan dan kelemahan bahan bacaan tradisi dan bahan bacaan digital. Bahagian isi. Ini merupakan salah satu perenggan yang telah saya pilih. Perenggan ini dimulakan dengan ayat topik iaitu yang membawa tema bagi keseluruhan perenggan tersebut dan adanya isi. Seterusnya diikuti pula dengan huraian dan juga contoh. Urutan perenggan ini ialah jenis didaktif. Bahagian pemerengganan yang terakhir sekali ialah bahagian penutup. Anda boleh lihat adanya penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk penutup iaitu konklusinya. Dan seterusnya adanya rumusan keseluruhan dan menyatakan semula. Apakah rumusan keseluruhan itu? Apabila penulis iaitu kami sendiri menyatakan tema yang ingin dibawakan dalam esei yang kami tulis iaitu bahan bacaan sama ada tradisi maupun digital mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan seterusnya kami menyatakan semula dan menyimpulkan semula apa yang telah diterangkan dalam perenggan-perenggan isi. Penjelasan atau kejelasan. Menurut Nur Atikah 2005, penjelasan membawa makna mudah dibaca, mudah difahami dan tidak sama-sama dengan menerapkan ciri-cirinya. Berdasarkan contoh ayat ini, penggunaan ayatnya tidak meleret dan mudah difahami. Istilah yang diguna pakai juga ialah istilah yang konkret iaitu tidak samar-samar. Jadi pembaca boleh faham dengan mudah dan jelas. Prinsip penulisan yang seterusnya iaitu prinsip kesatuan dan antara ciri-ciri prinsip kesatuan yang pertama, isi mestilah mempunyai kaitan dengan tajuk utama dan ciri yang kedua, hanya satu isi sahaja dibincangkan dalam satu perenggan dan yang seterusnya iaitu mempunyai kesinambungan yang bermaksud. Huraian mestilah mempunyai kesinambungan atau koheren dengan tajuk utama. Seterusnya, contoh kesatuan yang boleh dilihat dalam penulisan yang telah dilakukan. Pada perenggan ini, isi utamanya adalah antara keburukan pembacaan secara digital adalah merosotkan kesihatan mata. Kemudian diikuti dengan contoh dan huraian yang menghuraikan dengan lebih mendalam berkenaan topik utama, iaitu hal ini demikian kerana pembacaan digital menuntut pembacanya untuk menghadap skrin gadget dalam waktu yang lama. Kemudian, terminal paparan visual VDT seperti komputer, telefon pintar, televisyen dan tablet menyebabkan peningkatan pergantungan global pada VDT telah menyebabkan peningkatan dalam aduan visual yang berkaitan termasuk ketegangan mata, kekeringan okular, rasa terbakar, penglihatan kabur dan kerasaan untuk menamakan beberapa perkara yang dirujuk oleh Mehra dan Galor pada tahun 2020. Kemudian diikuti dengan rumusan berkaitan topik utama iaitu dengan ini izharlah bahawa pembacaan secara digital mampu merosotkan kesihatan mata seseorang individu sekiranya membaca dalam tempoh masa yang lama dan kerap. Prinsip penulisan yang
seterusnya iaitu prinsip kepautan. Menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid pada tahun 2001, kepautan peranggan itu dikatakan berpaut apabila ada ayat-ayat yang dibina bergerak lancar dan pembaca dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat tanpa ada idea yang tertinggal. Seterusnya, menurut Anis Zumairah pada tahun 2017, pertalian antara satu unsur dengan unsur yang lain mestilah saling berpaut antara satu sama lain. Ciri-ciri kepautan mestilah yang pertama mempunyai penanda wacana, yang kedua mempunyai kata ganti nama diri, yang ketiga koheren atau mempunyai kesinambungan, yang terakhir sekali mestilah mempunyai kata hubung. Seterusnya, contoh kepautan yang boleh dilihat dalam penulisan yang telah dibuat pada peranggan ini, isi utamanya iaitu pembacaan digital menyebabkan risiko kehilangan fail dan kerugian kepada pembaca. Pada peranggan ini, kita boleh melihat penanda wacana yang digunakan iaitu perkataan selain itu. Seterusnya, terdapat pengulangan kata bagi menghuraikan dan mengulang kembali isi utama iaitu perkataan kerugian. Perkataan kerugian ini diulangi sebanyak 4 kali. Perkataan yang penting seperti perkataan kerugian ini perlu ditegaskan bagi menegaskan isi ataupun topik utama dalam perenggan ini. Kemudian diikuti dengan kata hubung iaitu penulis menggunakan perkataan atau, dan, tetapi, serta. Seterusnya, kita juga dapat melihat penggunaan kata ganti nama diri iaitu penggunaan perkataan kita yang melibatkan semua iaitu melibatkan penulis dan juga pembaca. Baiklah, kerapian adalah apabila penulis menggunakan urutan tertentu untuk memudahkan pembaca mengikuti aliran pemikiran dan idea penulis itu sendiri. Menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid et al. Pada tahun 2001, sekiranya sesuatu perenggan itu merupakan satu unit yang tetap, maka pergerakannya hendaklah mengikut urutan yang rapi dan jelas. Nilai kerapian dalam penulisan dapat ditentukan melalui beberapa cara. Urutan ini akan memudahkan pembaca mengikuti arah aliran pemikiran dan idea penulisan. Antara urutan tersebut ialah urutan ruang, masa, induktif, diduktif, perbandingan, dampingan dan soal jawab. Dalam contoh perenggan yang diambil dari karangan kami, iaitu perenggan tentang keburukan pembacaan tradisi. Perenggan ini mulai dengan isi iaitu kelemahan utama pembacaan secara tradisi adalah bahan bacaan yang tidak lama. Ayat isi ini diikuti dengan huraian dan contoh untuk apa yang mungkin terjadi kepada bahan fizikal dalam situasi tertentu. Jadi terbuktilah bahawa penulisan kami ini menggunakan prinsip penulisan kerapian. Keterbacaan. Menurut Kusuma 2018, keterbacaan ialah semua elemen dalam teks yang mempengaruhi keberhasilan pembaca dalam memahami apa yang dibacanya pada kelajuan bacaan yang optimum. Ini bermakna pembaca dapat membaca dengan lancar kerana pembaca fasih, faham dan juga perkataan yang digunakan tidak sukar untuk difahami. Berdasarkan contoh yang dipamerkan ini, anda boleh lihat tiadanya penggunaan perkataan yang boleh menyukarkan pembacaan ataupun menyukarkan kefahaman. Jadi di sini jelaslah bahawa adanya keterbacaan yang mana pembaca boleh membacanya dengan lancar dan pembaca juga faham apa yang sedang dibaca olehnya. Kesempurnaan adalah unit yang lengkap. Ini bermaksud penulis dapat mengembangkan idea topik dalam satu perenggan dengan sempurna dan lengkap. Menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid et al. Pada tahun 2001, sebuah perenggan tersebut boleh menjalankan tugas-tugas seperti mengembangkan idea atau ayat topiknya dengan sempurna dan lengkap. Perenggan yang sempurna akan memudahkan pembaca untuk membaca dan tidak menyebabkan pembaca tertanya-tanya tentang idea yang ingin disampaikan. Elemen yang perlu diberikan perhatian untuk memastikan perenggan itu sempurna adalah susunan ayat yang gramatis.
kesatuan idea dan urutan aksi. Manakala menurut McQueen dan Winkler pada tahun 2006, sebuah perenggan tidak lengkap jika gagal untuk menyusun huraian bagi idea yang dibincangkan. Tidak ada peraturan yang dinyatakan tentang berapa panjangnya ayat dalam menghuraikan idea utama perenggan penulisan. Ayat topik perlu menjadi panduan dalam melakukan penghuraian terhadap idea utama. Semakin mengecil topik yang dibincangkan, semakin ringkas dan padat huraian yang dilakukan. Penulis perlu memastikan ayat huraian lebih spesifik dan tertumpu kepada ayat topik. Dalam perenggan kelebihan pembacaan secara digital ini, kami menerangkan kesan negatif sekiranya kita masih menggunakan pembacaan secara tradisi dengan jelas dan lengkap.